Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Oke guys, mungkin ramai yang terkejut karena apa yang dikatakan Zahid takut rupanya kepada Ismail Sabri. Dengan itu mari kita ikuti berita seterusnya. 19 hari bulan Desember 2021. Zahid takut rupanya kepada Ismail Sabri. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak berani langsung menyebut nama naib presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengulas isu pengeluaran skim iCitra kumpulan wang simpanan pekerja. Sebaliknya, Zahid menuding jari ke arah Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz supaya melanjutkan pengeluaran iCitra yang dijadwal berakhir bulan ini. Untuk rekod pengeluaran iCitra diperkenal Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Julai lalu bagi membolehkan kira-kira 12.6 juta ahli KWS membuat pengeluaran sehingga RM5.000 dengan kadar bayaran tetap RM1.000 sebulan selama 5 bulan. Muhyiddin yang juga Perdana Menteri ketika itu berkata, kerajaan juga bersetuju untuk memberikan moratorium 6 bulan kepada semua peminjam individu sama ada golongan B40, M40 atau T20 dan usahawan mikro. Bagaimanapun skim kemudahan itu akan berakhir bulan ini sebagaimana ditetapkan peringkat awal, menyebabkan beberapa pihak terutama UMNO mendesak ia diteruskan atau kerajaan membenarkan pengeluaran one-off 10.000. Namun desakan-desakan UMNO termasuk yang dibuat Zahid tidak ditujukan kepada Ismail Sabri. Sebaliknya dalam kenyataan dikeluarkan sama ada Zahid atau pemuda UMNO lebih menjurus kepada Tengku Zafrul. Contohnya semalam Zahid dalam kenyataan mengulas isu iCitra yang akan berakhir bulan ini mendakwa ramai berharap Tengku Zafrul memenuhi permintaan rakyat supaya menyambung skim iCitra itu. Zahid sepatutnya mendesak atau meminta Ismail Sabri melanjutkan skim berkenan karena sebagai Perdana Menteri tentunya beliau mempunyai kata putus dan boleh memberi arahan kepada Menteri Keuangan untuk bertindak. Tidak seperti ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri sebelum ini, di mana Zahid dan UMNO menyerang beliau terus, bukannya menteri-menteri di dalam kabinet yang menjaga kementerian tertentu. Dalam kesalahan diletakkan di bawah Muhyiddin, sedangkan bekas Perdana Menteri itu telah melancarkan berbagai bantuan dengan peruntukan berbilion ringgit, termasuk kemudahan pengeluaran iCitra. Dalam kenyataan semalam Zahid antara lain berkata, jika ada istilah long covid dalam aspek kesehatan ini pula dianggap sebagai long covid dalam aspek ekonomi, justru ramai berharap Menteri Keuangan memenuhi permintaan rakyat supaya menyambung skim iCitra. Pencarum yang mempunyai simpanan mencukupi wajar dibenarkan untuk mengeluarkan uang mereka sekali lagi. Sekurang-kurangnya mereka dapat bertahan sedikit masa lagi dengan harapan keadaan akan bertambah baik selepas itu. Zahid tidak pun mendesak Ismail Sabri yang lebih rendah kedudukan dalam hierarki UMNO memberi arahan kepada Tengku Zafrul supaya menyambung kemudahan skim iCitra. Tetapi tidak mengejutkan karena pengaruh Zahid dalam kalangan ahli Majelis Tertinggi UMNO dan akar umbi sudah semakin malam. Malah aura Zahid dalam mesyuarat Majelis Tertinggi juga sudah hilang. Sebaliknya kini hanya menjadi jago dalam media sosial. Pemilihan parti sahaja akan menentukan kedudukan Zahid selepas ini. Keadaan itu boleh dilihat ketika cadangan Zahid dan penyokongnya dalam MT supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan segera ditolak Ismail Sabri dan pimpinan UMNO yang lain. Malah cadangan MT supaya PRU 15 diadakan dalam masa terdekat juga ditolak oleh kelab penyokong kerajaan keluarga Malaysia BBC yang majoritinya dianggotai oleh ahli Parlimen UMNO dan Perikatan Nasional. Sebaliknya mereka mau Ismail Sabri terus menarajui negara sehingga tamat penggal pada 2013. Jadi saudara dan saudari, secara tidak langsung kita dapat melihat bagaimana Zahid Hamidi tidak berani atau takut kepada Ismail Sabri untuk mendesak beliau supaya iCitra disambung dan diberikan kepada rakyat yang sangat memerlukan ketika ini. Jadi saudara fikirkan, dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.